A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera. Salam Ramadan al-Mubarak. Ramadan Karim. Alhamdulillah kita bertemu hari ini dalam program yang saya namakan khas untuk kanak-kanak, iaitu menyantuni anak ketika bulan Ramadan. Dan hari ini saya akan berikan sedikit sebanyak perkongsian tentang apakah sebenarnya sebagai seorang ibu bapa, bagaimana kita hendak memulakan anak kita, menggalakkan anak-anak kita supaya suka menjalani ibadah puasa ataupun ibadah Ramadan. Jadi kita mulakan dengan ibu bapa yang sedang mengandung, yang sedang mengandung anak, sedang hamil lah katakan, bahawa ibu ini kena sentiasa bercakap, berinteraksi dengan kandungan ini, dengan janin. Katakan kepada janin ini, ibu ataupun mami, mak sedang puasa. So, sentiasa bercakap dengan janin ini bahawa kita sedang menjalani ibadah puasa ini. So, itulah titik permulaan di mana kita mulakan anak yang di dalam kandungan yang sudah ada deria pendengaran yang kuat untuk mendengar apakah sebenarnya luahan ataupun apakah yang ibunya katakan. So ini sangat penting untuk memulakan anak supaya anak ini suka kepada ibadah puasa. Itu yang kita katakan bahawa permulaan kepada kita punya program untuk anak suka kepada ibadah puasa, bukan semestinya anak yang dah dilahirkan tetapi anak yang di dalam kandungan. Seterusnya kita pergi kepada kita tengok umur yang bila dah lahir, dah keluar daripada dah lahir daripada perut ibunya sampailah umur lebih kurang 3 tahun, anak-anak sangat kecil ini, yang ini yang kita kena sentiasa walaupun mereka masih bayi, sebenarnya mereka dah faham apa ibunya rasai ketika itu. So masa inilah anak-anak ini yang masih bayi ini juga kita kena beritahu bahawa mak puasa. Mak sebenarnya tengah menjalani ibadah saum, puasa. I'm fasting. Kalau nak cakap bahasa Inggeris pun boleh, bahasa Arab, bahasa Melayu dialu-alukan untuk kita memberitahu bayi bahawa ibu sebenarnya sedang menjalani ibadah puasa. Dan seterusnya ialah tentang anak tatih tadi, anak yang umur setahun lebih, jalan jatuh ni, dan juga sampailah ke peringkat umur 2 tahun lebih, 3 tahun ni. Ini juga kita kena sentiasa masukkan unsur-unsur cerita, unsur-unsur nyanyian nasyid yang berkaitan dengan puasa. Ramadan tiba, Ramadan tiba. So inilah dia antara, sekarang ni banyak, Omar dan Hana. Kalau masa-masa saya dulu kurang, tapi sekarang terlalu banyak cerita-cerita, terlalu banyak nasyid-nasyid tentang bulan mulia, bulan Ramadan ni. So kita kena banyakkan unsur-unsur bercerita dan nyanyian dan nasyid tentang kebaikan ibadah puasa untuk anak-anak ini supaya boleh menjinakkan diri. Oh macam ni puasa, oh macam ni maknya tarawih, maknya bersahur mungkin agak sukar mereka tak bangun, tapi kalau yang untuk berbuka puasa kita juga galakkan mereka berbuka bersama. Kalau yang dah boleh makan bersama ni, kita katakan ini waktu berbuka. So terma-terma ataupun vocabulary ini maka kita hendaklah kita tekankan kepada anak-anak supaya mereka sangat suka kepada ibadah puasa Ramadan ini. Seterusnya kita pergi kepada kategori 4 hingga 6 tahun. Ini umur anak-anak prasekolah lah. Umur anak prasekolah ni mereka dah boleh bercakap, mereka dah boleh bertanya banyak soalan. InsyaAllah mereka akan tanya. Kenapa puasa? Kenapa tak makan? Kenapa tak makan? Inilah umur yang kita kena banyak bagi penerangan, kita banyak bagi pendedahan tentang latihan berpuasa. Kita kena beritahu kenapa kita kena berpuasa. Sebab orang miskin tu susah. Kita ceritakan, banyak bercerita dengan mereka, banyak berikan justifikasi, banyak pengajaran-pengajaran, dan seawal usia ini kita dah boleh mulakan galakkan mereka cuba berpuasa. So inilah umur anak yang sesuai untuk melatih mereka betul-betul berjinak-jinak untuk berpuasa, mungkin sejam, 2 jam dan seterusnya.
slowly but surely. Maknanya kita secara perlahan-lahan tetapi ada konsistensi di dalam kita punya latihan berpuasa ini. Baik, kita pergi kepada kategori umur anak juga. Kita definisi anak ini daripada dalam kandungan sehinggalah kepada umur 18 tahun kalau ikutkan. Tapi yang ini kita pergi kepada sampai ke 7 hingga 10 tahun. So kategori umur anak ini adalah umur yang disiplinkanlah mereka apabila mereka dah mencapai umur begini. So umur inilah latihan berpuasa yang betul-betul lebih kerap. Mungkin kita mulakan dengan separuh hari. Tadi tu 1-2 jam saja yang umur prasekolah. Yang ini dah separuh hari dan akhirnya penuh. Seharian lengkap. So ini umur yang kita boleh sentiasa menggalakkan mereka berpuasa setiap hari. Termasuklah bangun sahur. So inilah kumpulan umur anak yang kita saya sebut tadi bukan paksaan tetapi galakkan untuk sentiasa berpuasa mengikut kita. Beberapa sebagai contoh, ini musim perintah kawalan pergerakan ataupun Cik Zaid sebut sebagai peluang keluarga positif. Ada sahabat saya Puan Aizan sebut sebagai program keluarga positif. So banyaklah semua yang positif-positif. Masa inilah kita betul-betul boleh fokus kepada anak kita jika ada umur yang anak sebegitu. Seterusnya, bila dah 10 tahun ke atas adalah umur yang balik. Umur anak yang balik ini kita dah wajibkanlah berpuasa dan anak-anak secara automatik akan berpuasa dan faham pengertiannya. Apabila kita dah mula melatih dari dalam kandungan, maka inilah peluang untuk anak-anak kita sebenarnya merasakan puasa itu bukan satu yang terpaksa tetapi adalah satu amalan yang mereka akan lakukan. Dan ini menjadi satu, mereka faham bahawa ini rukun Islam yang kelima. So ini yang saya nak tekankan betul, latih anak seawal usia untuk berpuasa ini sebenarnya adalah yang saya kategorikan tadi untuk anak-anak ini kita kena latih. Bagaimana kita nak melatih? Cara melatih itu mestilah kita kena banyakkan tadi tu bercerita, menyanyi lagu yang saya dah sebut tadi tentang kaitan ibadah Ramadan mari puasa, puasa banyak pahala, ingat setiap masa Allah sayang kita. So banyak sangat nasyid-nasyid ataupun lagu-lagu yang kita boleh didik anak, kita boleh beritahu anak bahawa inilah masa-masa penting untuk anak kita di dalam sel-sel otak berkembang dengan begitu cepat sekali, drastik sekali. Umur-umur anak beginilah yang kita kena sentiasa. Dan kita juga selalu mendidik mereka tentang niat, nawaitu. Itu pun dalam bentuk ada ritmanya, ada lagunya, bukan secara bosannya. Nawaitu sama bukan begitu kita buat secara yang ada ridam, yang menarik minat anak-anak supaya dapat ikutnya. Saya masih ingat lagi arwah nenek saya yang mengajar kami niat puasa dalam bahasa Jawa. Itu yang sangat menarik sampai sekarang. Saya tidak lupa kerana saya masih ingat tiap malam sebelum tidur arwah nenek akan ajar kita macam mana niat puasa dalam bahasa Jawa Nawai niat insun. Ini bukan niat insun mati kaji Ini niat insun puasa indina besok-esok saking anakane sesi bulan Ramadan. Inilah niat puasa yang kita boleh ajar anak dengan maksudnya sekali supaya lebih menarik. So ini yang saya sentiasa tekankan bahawa lakukan dengan penuh kasih sayang, lakukan dengan penuh full of love and attention. Ini yang kita hendak ibu bapa ataupun saya ingatkan diri saya sebagai seorang ibu juga. Sekarang ni pun dah jadi grandma ataupun nenek. Sentiasa dengan cucu kita yang ibu bapa dengan anak-anak mereka. Tanyakan anak menu apakah kegemaran untuk berbuka. Maknanya kita beri peluang, beri hak mereka untuk memilih apakah makanan selagi kita ada kemampuan untuk mereka buka puasa dan sahur. Beri mereka peluang untuk memilih makanan yang sihat. Maknanya kita boleh beri cadangan ataupun mereka pun boleh beri cadangan. Dan inilah yang kita hendak anak-anak kita ada peluang untuk memilih apakah yang mereka hendak makan dan sama-sama dalam penyediaannya juga. Jadi master chef masing-masing jadi asisten. So ini menarik untuk anak-anak kita bagi mereka suka menjalani ibadah puasa.
Dan jangan lupa juga kita kena sentiasa beri pujian, beri penghargaan, beri dorongan, sokongan, ya, serta galakkan. Ada anak ketika usia walaupun tadi 7 tahun, 8 tahun, mereka akan komplain, dia kata haus, haus, ya, especially bila musim panas, ya. So ini yang kita kena, ya, sentiasa beri galakkan dan dorongan, ya. Macam ni kita kena, apa kita perlu buat bila tengah macam ni, ya. So kita kena sentiasa bagi mereka support ataupun sokongan, ya. Dan tadi saya dah sebut kalau kita tak kejut bangun sahur, ini satu perkara yang sangat mencabar ibu. Saya ada 6 orang anak, maka masa kecil inilah cabaran untuk saya sebagai ibu, bagaimana nak mengejut anak-anak ketika bangun sahur dengan nada yang irama yang sangat merdu dan membahagiakan. Bangun sahur ini, sebab ini masa-masa yang luar biasa, anak kena bangun seawal jam pukul 4 pagi, 4.30 pagi, ya. So inilah yang biasanya ibu-ibu atau bapa kita boleh juga gunakan kaedah yang saya sebut tadi, yang menarik minat anak, yang anak boleh macam, okey, saya akan bangun. Sebelum tidur kita dah pesan padanya, esok adik bangun pagi, kita bangun sahur. So masa sahur pula kita akan kata, ya, jom bangun, kita bersahur. Kita pun ajak mereka dengan keadaan yang sangat membahagiakan. Ya, bukan dengan cara yang keras, kasar. Bangun, sahur dah lambat ni dah. Especially bila kita dah terlambat, kan. So anak akan terima dengan keadaan yang sangat-sangat negatif. Jadi kata ibunya macam seolah-olah paksa bangun. So ini juga satu perkara walaupun kecil nampaknya, tetapi ya, cara kita mengejut anak bila bangun sahur juga hendaklah menarik, hendaklah sangat-sangat, ya, membahagiakan supaya anak tidak rasa terpaksa, ya. Ini saya sendiri dah praktikkan dan sangat baguslah dia punya hasilnya, ya. Yang seterusnya ialah bercerita, tadi saya dah sebut beberapa kali tentang kebaikan dan nikmat berpuasa dalam, ya, bulan Ramadan serta sebab dan kenapa kena jalani ibadah ini. So kita kena banyakkan gunakan cerita-cerita. Sekarang ni dah ada juga buku e-book. Oleh kerana PKP ni banyak sangat digital learning, e-learning, maka keluarlah banyak untuk peringkat umur. Sekolah tadi ada buku-buku cerita tentang puasa, ya. So, sangat menarik, ya. Kita cara bercerita juga kena menarik, ada gambar, ada animasi ataupun kita sendiri minta mereka lukis, ya, ceritakan, ya, banyak sangat perkara-perkara tentang kenapa kita kena berpuasa. So itu lebih penting supaya nak faham bahawa ibadah puasa kita jalani dengan penuh bahagia dan ketenangan. Satu lagi ialah yang saya nak tekankan ialah sifat ya, yang sangat baik, ya, ketika semua bulan, bukan saja bulan Ramadan, tapi bulan Ramadan lagilah, ya, pahalanya berlipat ganda, berinfak, membantu golongan, ya, dan saling menyantuni. Inilah yang kita kena mulakan daripada awal. Ya, kita adakan tabung. Bila kita nak bagi-bagi, kalau ada sedikit rezeki yang lebih, ya, kita boleh ajak mereka sama-sama bungkus kurma, bungkus, ya, apa saja yang kita nak bagi pada orang lain. Dan kita ceritakan pula kepada siapa kita nak bagi infak itu. Walaupun mungkin bukan dengan barangan, dengan keuangan, ya, apa saja yang kita infakkan, mungkin dengan tenaga. Macam kami sekarang sedang menjalani program Cak Anak-anak COVID-19 Barisan Hadapan, di mana kami sebenarnya menjaga anak-anak Barisan Hadapan, frontliners yang menjadi, ya, petugas-petugas kesihatan di hospital dan Jabatan Kesihatan Peringkat Negeri di unit CPRC. Ya. So ini juga infak tenaga yang para sukarelawan. So kalau kita jadi ibu yang mempunyai, yang sedang bekerja sebagai sukarelawan, maka kita beritahu anak, ya, ibu hari ini kena pergi bantu anak-anak frontliners, anak-anak Barisan Hadapan ini untuk, ya, menyantuni mereka kerana mereka juga tidak ada orang yang nak jaga semasa ibu bapanya pergi bekerja. So ini contoh yang saya sebut tadi, galakkan sifat infak, sifat suka berinfak, sifat suka memberi sumbangan, ya, yang saya kira sangat perlu. Sama ada tadi saya sebut, walaupun tabung mereka, mungkin tabung mereka kita boleh kira dan sebahagian kita infakkan, sebahagian mereka simpan di bank, ya. So ini satu lagi yang menarik, yang daripada kecil kita kena mulakan, ya, supaya mereka akan sangat suka kepada konsep infak, memberi sumbangan. Baik, yang ini mungkin yang saya akan kongsikan yang terakhir sekali.
iaitu tentang pentingnya kepada anak-anak kecil ini. Pertama, kita elakkan daripada menggunakan kekerasan, memarahi mereka, menggunakan perkataan-perkataan yang keras. Ketika berpuasa ni kita marah mereka, kita gunakan ayat yang tinggi intonasinya. So inilah yang kita cuba elakkan supaya 5M yang saya sebutkan, yang akan saya sebutkan, iaitu pertama memarahi. Elakkan daripada memarahi anak, memaksa anak, forcing the child, memukul anak lagi lah, mengugut. Ini nanti kalau kita ugut sekarang masih kecil, mereka akan jadi pemeras ugut yang hebat di masa dewasa nanti. Seterusnya ialah mendera anak. Yang ini yang sama ada penderaan fizikal tadi memukul ataupun penderaan emosi. So ini yang saya tadi sebut 5M. Pertama, memarahi anak. Marah pun ada adabnya. Memaksa anak, kita tidak boleh paksa mereka. Tadi dalam soal berpuasa tadi, biarlah mereka menjalani dengan penuh bahagia, penuh keseronokan. Ibadah puasa menjadi satu yang sangat menyeronokkan bagi mereka, bukan paksa tadi. Memukul, mengugut anak, itu sekali-kali pun jangan. Dan seterusnya ialah kita mendera anak, mendera emosi mereka. Kita berikan sesuatu yang sukar bagi mereka hendak melakukannya. Apa yang saya kongsikan hari ini adalah tentang menyantuni anak, menggalakkan mereka berpuasa dalam bulan Ramadan, bulan mulia, bulan suci, bulan yang penuh keberkatan, bulan yang penuh dengan ikatan kasih sayang. Dan saya akan sentuh tentang perintah kawalan pergerakan ataupun tadi program keluarga positif ataupun peluang keluarga positif. Banyak sebenarnya ruang dan peluang. Kita banyak masa dengan anak, a lot of time, quantity time, bukan saja quality dah sekarang, quantity masa yang sangat banyak untuk kita apa yang saya kongsikan tadi, bercerita, menyanyi dengan anak dan banyak lagi aktiviti yang kita boleh lakukan untuk kanak-kanak ini, untuk anak-anak kita suka dan menjalani ibadah puasa dengan penuh, saya sebut tadi, ketenangan, kebahagiaan, keseronokan. So inilah satu lagi yang saya sebut bahawa peluang semasa perintah kawalan pergerakan ini sangat banyak untuk kita teruskan menjadi ibu bapa yang baik, ibu bapa yang cemerlang, ibu bapa yang dapat melahirkan anak-anak soleh dan solehah. Dan saya ingin mengulang kembali, mungkin boleh lihat slide, saya akan rumuskan tentang slide, boleh ditunjukkan penerbit kita. Saya pulangkan kepada penerbit untuk menunjukkan slide yang saya telah sediakan tadi. Kita mulakan dengan peringkat umur tadi, iaitu umur dalam kandungan, umur yang sangat-sangat penting, umur dalam kandungan, sampailah 9 bulan 10 hari anak dilahirkan, bagaimana kita kena banyak bercakap, banyak berinteraksi. Bila dah lahir pula, dah setahun, 2 tahun, 3 tahun ini kita kena banyakkan juga nyanyian lagu tadi, bercerita. Seterusnya bila dah 4 hingga 6 tahun, mereka dah banyak tanya soalan, kita hendaklah banyak bagi justifikasi, banyak bagi peluang untuk mereka. Dan seterusnya apabila telah pun masuk sekolah rendah tu, 7 hingga 10 tahun tadi, anak ini kita kena betul-betul pastikan mereka mula berpuasa walaupun tidak sepenuh hari, mungkin separuh hari dulu, dan penuh, dan akhirnya apabila balik 10 tahun ke atas, 11-12 ini, maka mereka akan berpuasa penuh, insya-Allah dapat menjalani ibadah puasa dengan penuh kegembiraan, penuh kebahagiaan, dan mereka akan merasakan indahnya beribadah ketika bulan Ramadan. Inilah sedikit perkongsian yang saya kira mudah-mudahan menjadi manfaat kepada semua, supaya kita nak galakkan anak-anak kita sewaktu masih dalam kandungan, sehinggalah anak kita menjadi anak yang bakal mendoakan kita bila kita sudah tiada lagi di muka bumi ini. InsyaAllah. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih.